Hazel sentiasa memerhati setiap gerak-geri ibunya selama bertahun-tahun. Dalam hati Hazel, dia memberitahu dirinya bahawa dia mesti melarikan diri dari rumah itu. Hai, apa khabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memoir Seram. Sejak kecil, Hazel Barrett sentiasa merasa suasana di dalam rumah agak pelik. Pada masa itu, dia tidak terus menyelidiki keraguan dalam hatinya. Apabila bapaknya sudah meninggal dunia, Hazel mulai mengesyaki bahawa kematian bapaknya bukan disebabkan kemalangan. Hazel mempunyai ibu bapa dan 3 orang adik-beradik. Nama bapaknya ialah Ted Barron. Dia adalah seorang jurutera kereta api. Nama ibunya ialah Hazel Dulcie Boatworth. Ramai orang suka memanggil nama ibunya Dulcie. Adik lelakinya bernama Ellen. Adik lelaki anak kembarnya bernama Jim. Adik perempuan anak kembarnya bernama Margaret. Semua jiran suka kepada Dulcie. Bagi pandangan jiran, Dulcie ialah seorang suri rumah yang penyayang dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Dulcie juga mempunyai bakat membuat kek dan makanan yang lain. Dia selalu menjual kek kepada jiran-jiran. Kek yang dibuat oleh Dulcie sangat enak dan disukai oleh jirannya. Sehingga polis juga selalu membeli kek yang dibuat oleh Dulcie. Oleh itu, nama Dulcie sangat terkenal di pekan dan jiran-jiran. Ted adalah ketua di juruteraan kereta api. Dia selalu sibuk bertugas di 2 kawasan jalanan kereta api. Lama-lama kemudian, badan Ted semakin lemah kerana kurang berehat dan umur semakin meningkat. Akhirnya, Ted terpaksa masuk di hospital untuk dirawat oleh doktor. 30 Ogos 1950 adalah hari terbaik kerana doktor membenarkan Ted pulang rumah pada hari itu. Untuk menyambut berita yang gembira, Dulcie bercadang satu keluarga pergi berkemah berhampiran di sungai Murray River. Sebelum kanak-kanak tidur di kemah, Dulcie mengeluarkan beberapa pil putih dan susu panas untuk dimakan oleh kanak-kanak. Dia mengatakan ubat ini boleh menghalang selesema Jim menjangkiti kepada semua orang. Oleh itu, mereka harus makan ubat sebelum tidur. Dulcie juga membuat seperiuk teh dan beberapa pil tidur kepada suaminya. Beberapa jam kemudian, semua orang tidur di dalam kemah masing-masing, kecuali anak sulungnya Hazel yang berumur 9 tahun. Di tengah malam, Hazel terbangun dari menahan kencing. Semasa Hazel pergi ke bilik air, dia jelas melihat kemah di tempat tidur ibu bapaknya terbuka dan kosong. Apabila Hazel selesai kencing, dia kembali ke kemahnya berbaring dan terus tidur. Sebelum Hazel tertidur, dia terdengar ada suara ibunya yang sedang bercakap senyap-senyap dengan lelaki yang lain. Pada masa itu, Hazel adalah budak yang berumur 9 tahun. Maka dia teruskan tidur dan tidak peduli apa yang berlaku di luar kemah. Keesok harinya, Dulcie membangunkan Hazel yang sedang tidur. Dia menangis memberitahu Hazel bahawa bapaknya telah hilang diri. Dia terus mengatakan kemungkinan besar bapaknya terjatuh ke dalam sungai semalam. Apabila semua anak-anak Dulcie sudah bangun, Dulcie segera bergegas ke kedai berhampiran dan menghubungi polis. Pada pukul 8 pagi, polis baru tiba di tempat kejadian. Dulcie terus menangis sambil menerangkan semua kejadian tentang suaminya kepada polis. Walaupun Hazel baru berusia 9 tahun ketika itu, dia tahu kehilangan bapaknya mesti ada berkaitan dengan ibunya. Pertama, apabila ibunya selesai membuat laporan kepada polis, Hazel tahu ibunya ada berbohong dalam laporan itu. Kerana Hazel ternampak wajah ibunya tiba-tiba terhenti dari muka sedih apabila polis meninggalkan mereka di tempat kejadian. Kedua, Hazel pernah mendengar ibunya dan Henry berbohong kepada polis. Selain Hazel dan keluarganya, Henry juga adalah salah satu saksi dalam kejadian itu. Semasa polis menyoal siasat satu demi satu kepada semua orang,
Ibunya memberitahu polis bahawa Henry adalah abangnya. Tetapi Henry pula memberitahu polis bahawa Ted adalah abangnya. Laporan mereka sangat jelas adalah laporan palsu. Tetapi tidak tahu apa sebabnya polis tidak meneruskan soal siasat lagi kepada Dulcie dan Henry. Ketiga, Hazel pernah suspek ibunya dan Henry mempunyai hubungan yang rapat. Walaupun Dulcie berumur 41 lebih tua dari Henry yang berumur 22 tahun. Mereka berdua sering keluar berkemah setiap malam semasa bapaknya berada di hospital. Keempat, selepas kemalangan bapaknya, Hazel mengetahui ubat yang diberi oleh ibunya semalam bukanlah ubat yang untuk mengubati mereka. Sebaliknya, ubat itu ialah ubat tidur. Bukti-bukti ini, Hazel mulai menjadi seorang yang pendiam untuk keselamatannya. Dia takut ibunya akan membunuh dia jika rahsia ibunya telah diketahui oleh Hazel dan orang lain. Selepas beberapa hari, mayat bapaknya telah dijumpai oleh Kapten Bill Collins dan 3 orang yang lain pada 12 September. Mayat itu ditemui di Jabatan Mildura Bridge di bawah sungai. Berita Ted telah menggemparkan ketenangan di bandar kecil Wilcannian, Australia. Doktor mengesahkan bahawa kematian Ted adalah disebabkan lemas di sungai. Selepas kematian suami Dulcie, ramai orang merasa kasihan kepada Dulcie. Mereka terus cuba memperkenalkan lelaki bujang kepada Dulcie. Tujuan mereka ialah mengharapkan Dulcie boleh mempunyai suami baru untuk meneman Dulcie dan menjaga anaknya. Akhirnya, Dulcie berkahwin dengan Henry William Botsworth. 6 tahun kemudian, Henry mengadu kepada Dulcie bahawa dia tidak dapat naik pangkat ke ketua stesen kereta api kerana senior yang bernama Overton tidak mahu bersara. Tidak sangka kata-kata Henry menyebabkan Dulcie bercadang membunuh Overton untuk membantu suaminya. Dulcie menggunakan kek memikat pekerja stesen kereta api menjadi pelanggan tetapnya. Selepas itu, dia berusaha memecatkan chef yang bekerja di stesen kereta api itu. Lalu, Dulcie berjaya bekerja sebagai pelayan mengurus makanan di dapur. Tidak lama kemudian, dia berhati-hati meletakkan ubat ke dalam makanan Overton. Ubat itu adalah powder khas untuk mengubat kambing, tetapi ubat itu boleh menjadi racun kepada manusia. Duka citanya, Overton meninggal dunia kerana makan racun itu. Pada zaman itu, setiap rumah atau bandar tiada CCTV. Keadaan ini telah membantu Dulcie bersenyap-senyap membunuh Overton. Tetapi Dulcie tidak perasan perbuatan kejamnya telah dilihat oleh anaknya Ellen. Ellen merasa terkejut apabila ibunya meletakkan ubat ke dalam makanan Overton. Dia tidak dapat mengelak dari melihat perbuatan ibunya. Kerana sikap ibunya yang garang telah menakutkan Ellen. Dia juga mulai menjadi seorang pendiam demi keselamatan dirinya. Selepas membunuh Overton, Dulcie masih tidak bertaubat dan tidak mahu berhenti pembuatan zalimnya itu. Beberapa tahun kemudian, mangsa ketiga yang dibunuh oleh Dulcie ialah jirannya. Kek Dulcie selalu enak dan disukai oleh jiran-jiran. Salah satu jirannya ialah Tommy Trezenza. Hobi Tommy ialah suka minum arak. Dia tidak mempunyai keluarga dan anak. Pada suatu hari, Tommy memberitahu Dulcie bahawa dia mempunyai banyak duit simpanan. Dia juga memberitahu Dulcie tentang maklumat wasiatnya. Dalam wasiat Tommy, Dulcie akan dapat sebanyak 600 dalam harta pusakanya. Duit itu adalah sebagai terima kasih kepada Dulcie kerana dia selalu memberi kek yang lazat dan sup kacang kepada Tommy selama bertahun-tahun. Pada tahun 1958, 600 adalah duit yang besar nilai untuk zaman mereka. Duit yang lumayan telah membangkitkan sikap tamak Dulcie untuk membunuh Tommy. Tidak lama kemudian, Dulcie sengaja membakar rumah Tommy untuk mencipta kemalangan. Duka citanya, Tommy telah dibakar dan meninggal dunia dalam kebakaran itu. Setiap jiran merasa sedih tentang berita kemalangan Tommy, tetapi Hazel dan Ellen tahu bahawa ibu mereka yang membunuh
jiran demi wang. Hazel sentiasa memerhati setiap gerak-geri ibunya selama bertahun-tahun. Dalam hati Hazel, dia memberitahu dirinya bahawa dia mesti melarikan diri dari rumah itu apabila dia berumur 18 tahun. Pada tahun 1950-an, ibu bapa memukul dan memarahi anak-anak dengan kasar adalah tidak salah. Kebetulan ibu Hazel adalah seorang ibu yang ganas dan tegas. Walaupun Hazel telah berpindah keluar dari rumah, namun dia masih tidak berani menghubungi polis untuk menangkap ibunya. Semasa Hazel merasa risau tentang rahsia ibunya, tiba-tiba ada kemalangan berlaku kepada suaminya Bill dan Ellen. Hazel sangat terkejut apabila mengetahui punca kemalangan itu ada berkaitan dengan ibunya dan Henry. Akhirnya, Hazel tidak dapat menahan kemarahan tentang perbuatan mereka, lalu dia memberanikan diri bersama Bill melapor polis untuk menangkap mereka. Disebabkan mereka gagal membunuh Bill dan Ellen, Dulcie dan Henry segera melarikan diri ke Melbourne. Tidak lama kemudian, polis berjaya menangkapkan mereka di Melbourne. Semasa Dulcie dan Henry berada di mahkamah, semua orang terkejut mendengar perbuatan kejam dari Dulcie. Dulcie mengaku bersalah tentang membunuh 3 mangsa dalam tuduhan di mahkamah. Akhirnya, hakim hanya menghukum Dulcie masuk penjara selama 14 tahun sahaja. Walaupun berita tentang Dulcie telah dihukum penjara adalah berita baik, tetapi Hazel masih hidup dalam ketakutan kerana dia bimbang ibunya akan membalas dendam selepas dia dibebaskan dari penjara. Tidak sangka selepas 14 tahun, Dulcie tidak pernah Pergi melawat semua anak-anaknya selepas dibebaskan dari penjara. Sebaliknya, Dulcie tinggal bersendirian di rumah orang tua sehingga meninggal dunia. Kes ini sangat mengejutkan saya. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana Hazel tidak membongkar rahsia semasa tinggal serumah dengan ibunya selama itu. Nasib baik Hazel memberanikan diri melaporkan ke pihak polis memberhentikan pembuatan kejam ibunya. Akhirnya, tiada orang menjadi sasaran dari Dulcie dan Henry. Terima kasih menonton video hari ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe, like dan share out video saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Moga berjumpa lagi di lain cerita.